segala ilmu-ilmu yang kami pelajari, supaya kami dan ahli keluarga kami sentiasa dikurniakan oleh-Mu ya Allah akan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat dalam setiap perkara yang kami usahakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami juga memohon belah ihsan-Mu ya Allah. Jika ada di kalangan kami, diri mereka, ahli keluarga mereka serta kaum kerabat mereka ditimpa ujian, kesakitan, kedukaan dan musibah ya Allah, berkat kekuasaan-Mu ya Allah, Engkau gantikanlah akan kesakitan mereka dengan kesembuhan. Engkau gantikanlah segala kedukaan dan musibah mereka dengan kegembiraan dan keceriaan. Ya Allah, Engkau perkenankanlah doa kami ya Allah. Engkau mustajabkanlah doa kami ya Allah. Engkau makbulkanlah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan diredai oleh-Mu ya Allah, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dirahmati serta dirustui oleh-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Allah Ta'ala dengan rahmatnya, mari kita ingatkan diri kita. Allah Ta'ala izinkan kita datang. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala beri kita kesihatan dan beri kita usia lagi. Pagi ini kita boleh bangun, kita bersyukur pada Dia, dan dimulakan kehidupan kita pagi ini dengan diletakkan jasad kita ni, diletakkan hati kita ni untuk mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagai seorang hamba yang sangat lemah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang selalu kita baca, yang selalu kita baca. Jadi mari kita mengaku bahawa semua ini adalah dengan keizinan Allah yang Maha Baik. Jadi bila diberi izin untuk buat baik, terima kasihlah pada Dia. Itu nama syukur. Moga-moga dengan syukur ni Allah tambah nikmat, kita boleh datang lagi belajar, kita boleh dengar lagi belajar. Dan telinga kita ni dihalang untuk dengar benda-benda yang tak baik, benda-benda yang lalai, lebih lagi benda-benda yang dosa. Dan dengan itulah tambah-tambahlah moga-moga iman kita, bertambah-tambahlah bekalan kita, sampailah satu hari nanti pastinya nama kita akan disenarai dalam WhatsApp group yang mengatakan kita dah pergi, kita dah kembali kepada pencipta dan apa saja perkataan.
Jadi sebelum nama tu keluar nanti, pastinya dia akan keluar nanti. Sama ada kita kerja di sini atau kita dikatakan bekas pekerja kita yang dulu bekerja di sini, diceritakan dalam WhatsApp group, dia telah kembali ke rahmatullah. Sebelum sampai waktu tu, biarlah kita berlumba-lumba dan serius dan terus mempersiapkan diri dan mempersiapkan bekalan. Okey. Kita baca Ayat Walad. Muka berapa tu, Pan? Surat 34 yang kita baru. Okey. Kalau yang kitab baru tu 34. Nasihat ke-15. Nasihat yang ke-15. Faedah yang kedua. Faedah kedua. Buka dulu, jumpa tak? Nasihat yang ke-15, faedah yang kedua. Ini faedah-faedah apa ni? Apabila Hatib Al-Asam, Imam Hatib Al-Asam, ulama yang besar, Imam Hatib Al-Asam ni, dia hidup sekitar 200 Hijrah. Nama dia Abu Abdul Rahman dan dipanggil dia Hatib Al-Asam. Dia hidup sekitar 200 Hijrah. Maka ditanya dia oleh guru dia, Imam Asy-Syaqiq Al-Bakhi. Dia tanya, kau telah belajar dengan aku 30 tahun. Tu yang kita kata tu, 30 tahun belajar agama. Ini bukan belajar macam kita seminggu sekali. Ini belajar hari-hari. Kau telah belajar dengan aku 30 tahun. Maka ilmu apa yang kau dapat daripada aku? Apa yang kau dapat? Ni soalan ni selalunya di guru ditanya murid. Kalau sekarang guru selalu dia tak tanya dah murid. Sebab dia bukan pelajar full time. Macam inilah, dia cuba belajar secara sambilan lah, secara part time. Tapi sebagai tanggungjawab pada diri kita, kita kena tanya diri kita, apa perubahan yang aku dapat? Apa ilmu yang aku dapat? Apa perubahan yang aku dah buat bila aku masuk, Allah masukkan aku dalam tempat untuk ilmu? Apa perubahan buat? Dari segi amalan, dari segi penampilan, dari segi zikir-zikir kita, dari segi kefahaman kita tentang hidup. Tu kita nak tanya lah. Kalau tak ada apa-apa, maknanya kita tak dapat apa-apa lah sebenarnya. Kita hanya membuang masa dan mungkin dapat pahala dengar je lah. Tapi perubahan pada diri tak ada. Sebab tu kami dulu diajar dulu. Dia kata, guru kata apa? Tanda sungguh-sungguh orang yang menuntut ilmu tu, antara tanda dia akan baca dulu apa yang nak belajar kejap lagi. Begitulah lebih kurang. Jadi kalau besok, macam hari Khamis malam kita kata, besok ada kelas ni kat pejabat. Kita tengok WhatsApp, kitab Ayyuhal Walad berhenti kat mana, dia akan baca dulu benda yang nak sambung ni. Dan dia cuba kaitkan benda yang lepas lah. Belajar yang lepas, dekat mana kait dia, okey gini. Dia akan baca dulu. Bila dia baca, dia dah dapat 50% daripada ilmu tu. Jadi 50% lagi tu mungkin adalah huraian daripada guru-guru yang mengajar. Dia akan cepat dapat lah. Berbanding dengan orang yang tak baca dulu. Kalau tak baca dulu, maknanya kita tak ada kesungguhan, kita tak sampai seperti yang dijangka lah. Ini kan pula kitab hilang, beg hilang, tak tahu letak mana. Lepas tu jangan letak kitab di pejabat. Jangan letak kitab di surau. Kitab ni kita bawa balik. Kita pegang dia, ada pahala, kita bawa dia, ada berkat. Jadi kalau besok nak belajar, hari ni kita tengok dulu nak belajar apa. Macam mana kita nak present benda-benda kerja, betul tak? Kita nak present projek, kita nak present progress report, kita nak present bos datang, bos besar datang, menteri datang, kita nak present. Kita bisa tengok dulu apa yang kita nak present. Walaupun yang buat itu bukan kita, betul tak? Jangan tiba-tiba budak kata dah siap bos, dah siap. Okey, masuk laptop. Tengok apa benda dia buat ni. Tapi menteri dah datang, VIP dah tengok. Waktu tu kita ada masa nak betulkan. Setelah kita tak jawab apa benda dia buat. Jadi kita kena review dululah. Jadi ilmu ni perlu diperlihatkan dulu lah. Diperlihatkan dulu. Besok nak belajar apa? Belajar ni kita baca dulu dan kita menjangkakan apa benda yang akan diterangkan dan kita tanda-tanda apa yang kita tak jelas. Sampai dekat bab tu kita kena tumpu lebih perhatian. Tu kaedah-kaedah nak belajar lah. Itu kaedah nak belajar. Sama lah kalau kita dah pernah masuk UC, kita dah buat semua tu sepatutnya. Tapi kalau everything in last minute, kita tak dapat. Nak pergi baru nak cari kitab, baru nak gitu, nak gini, tak dapat lah. Sebab kesungguhan tu tak kuat. Okey. Faedahnya kedua. Sesungguhnya, tu saya kata dia guna perkataan apa tu? Sesungguhnya, apa sesungguhnya? Bahawasanya, betul, benar,
Dia yakin. Sungguh dia kata, betul. Ni betul-betul dia yakin. Aku melihat. Aku melihat. Maknanya dia melihat dengan mempelajari sesuatu kebaikan yang dia boleh ambil. Dan dia melihat dengan mesempedani apa keburukan yang dia boleh buat. Lepas tu orang-orang soleh ni dia pergi mana dia belajar. Dia pergi sini dia belajar. Dia lihat tu dia belajar. Dia lihat ni dia belajar. Mana yang elok dia ambilkan jadi teladan. Mana yang tak baik dia jadikan sepadan. Dia belajar. Dia tak pernah berhenti belajar. Tu orang soleh dulu sama. Dia tak berhenti belajar. Apa pun dia ambil pengajaran. Apa pun dia ambil iktibar. Lalu bawah pokok durian pun tengok durian pun ambil iktibar. Lalu pokok durian pun nak kena hati-hati. Kenapa? Nanti durian jatuh atas kepala. Dia ambil iktibar. Hati-hati. Dunia ni sentiasa menipu. Hati-hati. Syaitan ni sentiasa menipu. Hati-hati. Dia tengok je kita. Dia boleh tangkap kita. Tu yang ramai yang kena tu. Dia penuh hidup dia penuh dengan hati. Penuh dengan perhatian. Penuh dengan berhati-hati. Hidup dia sentiasa bawa hati. Dan hati dia tak pernah mati dengan keadaan sekeliling dia. Dia tak akan terpengaruh dengan kejahatan. Dia tetap dengan kehidupan dia sebagai orang Islam. Campaklah dia berada kat mana pun, dia akan hati-hati. Sebagaimana ikan yang tak masin dalam laut. Ikan, dia duduk dalam laut tau. Hari-hari dia kena rendam badan dia dengan laut. Tapi badan dia tak pernah masin. Mana pernah kita makan ikan masin? Kecuali ikan tu dia dimasinkan, dia taruh garam, dijemur, tu ikan masin. Tapi asalnya ikan ni tawar. Kenapa? Dia ada prinsip. Dia ada prinsip. Sama kita lah. Kita pergi mana-mana, kita perhati, kita belajar. Kita perhati, kita belajar. Macam mana ulama' dia kata, aku melihat betul, aku dah tengok. Ni pengalaman kehidupan ni. Ini Yusri yang paling mahal. Namanya Yusri kehidupan. Pergi mana-mana, lihat. Pergi mana-mana, belajar. Yang baik, cuba ikut. Yang tak baik, doakan mereka. Lepas tu, jangan buat. Aku dah tengok dah kawan aku macam ni perangai tak elok lah. Tak bagus. Akibat dia, tak bagus. Kita belajar lah. Sekalian makhluk ini, khususnya pada manusia, sentiasa mengikut satu kehendak, benda yang dalam badan dia, yang pasti merosakkan dia. Benda itu bernama nafsu. Tu nak kena kenal sungguh-sungguh nafsu ni. Nafsu ni nak kena kenal betul-betul. Sebab apa? Dia musuh kita. Kita nak lawan musuh, kena kenal musuh. Kena tahu apa sumber kekuatan dia, kena tahu apa sumber kelemahan dia, kena tahu kalau kita ikut dia akibat dia apa. Kena betul-betul kenal. Kalau kita tak kenal, nanti dia boleh tipu kita. Dia boleh ajak kita pergi kejahatan. Paling takut dia boleh seret kaki kita pergi neraka. Dan dia ada partner. Partner tu nama dia syaitan. Syaitan dengan nafsu, nafsu ni lebih bahaya. Sebab syaitan ni gunakan nafsu ni sebagai laluan nak rusakkan kita. Kalau kita stop laluan ni, syaitan ni payah. Dia payah nak buat apa-apa. Dia susah. Jadi laluan ni nak kena stop. Laluan ni nak kena jangan layan. Jangan layan dia. Sebab tu nak kena faham apa kehendak dia ni. Apa kehendak yang dia selalu ajak kita pada ketidakbaikan ni, nak kena tahulah. Sebab tu saya kata, benda yang pertama ni kita kena kenal lah nafsu ni. Kenal ni. Sebab tu dalam Islam ni, dia dalam Quran dia sebut, jadi ulama' merangkumkan, dia kata orang mukmin ni dia ada 5 musuh. Ni 5 musuh mukmin ni dia bagi 2. Satu musuh yang dia boleh nampak. Ini ada 3. Ini yang boleh nampak. Ni yang nampak. Apa? Orang kafir yang
tentang Islam. Ini musuh orang mukmin. Nombor 2, orang munafik. Dia pura-pura suka ke Islam, belakang Islam dia belasahnya orang Islam. Ni orang munafik. Adalah di negara luar banyak. Dia bukan selayang Islam, dia pura-pura. Kat luar dia hentam, dia lanyaknya orang Islam. Dia sembelihnya orang Islam. Dia pura-pura. Ni satu. Ni 2. Nama apa? Cawan. Ambil. Ni 3. Jadi orang Islam ni musuh ni yang hasad, dengki. Dia Islam tapi dia dengki dengan orang Islam lain. Orang Islam lain meniaga maju, dia dengki. Ini musuh dia ni. Dia kena hati-hati dengan orang sini. Atau dia katakan orang Islam yang hasad dengki ni. 3 ni kita boleh nampak dengan mata kita. Kita boleh nampak dengan mata kita. Betul? Ni ada musuh, nama dia batin. Batin dia tak nampak. Dia ada 2. Satu nafsu, satu lagi syaitan. Ini 2 ni dia gabung. Dia punya target satu je. Dia nak masukkan manusia dalam neraka. Dengan apa cara sekalipun. Inilah dia punya KPI. Tu KPI. Tu KPI tak? Key Performance Indicator. Dia target dia ni. Campakkan manusia di dalam tempat binasa. Nama dia neraka. Tak ada bisikan daripada dia, tak ada ajakan daripada dia yang bawa pada baik. Jadi kita nak kena kenal, kurang-kurangnya kita tahu macam mana nak hindar. Nak hindar, minta tolong dengan Tuhan macam mana ni. Ni bacalah yang kita selalu baca tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah kata, nak baca Quran hendaklah kau mulakan dengan baca apa? Rasulullah sebut hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak baca Quran pun minta lindung daripada dia. Baca Quran tau. Baca Quran tu. Minta lindung daripada dia. Kenapa? Dia akan kacau lah. Kacau macam mana? Wah, engkau Qari Engkau kalau wakil JKR kau boleh menang tau. Engkau baca Iyyaka na'budu. Wah, hebat engkau ni. Pandai engkau ni. Orang lain bodoh kan? Kan? Dia kata. Engkau hebat tau. Engkau ni kalau besok aku ingat pergi kerja terbang wali engkau ni. Baru belajar Fatihah aja, klinik Fatihah. Lain tergabur je baca. Orang Qari negeri Selangor pun tak mengaku dia Qari. Cuma orang pergi berada dia ambil hadiah dia balik. Tu je, tak ada rasa apa-apa nanti. Qari antarabangsa pun mungkin tak rasa apa-apa nanti. Baca Quran pun nak minta lindung daripada dia. Jangan ada riak, jangan ada ini, jangan ada salah faham, jangan ada ini. Itu Quran. Baca WhatsApp dah tak baca A'udzubillah. Jangan dia bagi kita lalai, jangan bagi kita lama sangat tengok handphone. Lama sangat. Sampai 40 minit tengok handphone, sampai setengah jam. Hari Jumaat orang baca kafi dah habis lah. Dia masih lagi tengok handphone. Tengok grup ni cerita apa, layan grup ni cerita apa, tengok ni cerita apa.
Tengok artis ni meninggal, tengok drama ni macam mana, siapa nama pelakon dia, siapa nama artis ni, IC number, semua dia tahu. Dia tak nak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan berseronok, baca lagi. Grup ni tak khatam lagi. Ni grup sekolah rendah ni cerita apa? Baca lagi. Sampuk lagi. Gurau lagi. Dalam tu ada bini orang, dalam tu ada suami orang. Gurau. Gurau lagi. Cakap lagi. Ni kerja dia. Kenapa? Tak minta lindung daripada Allah, daripada dia. Itu dia kata kan? Kerja pun tak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kerja kita jadi macam. Dia kata, kau pergi Ponteng. Kau pergi pasar tani, kau pergi jalan Tukar Rahman, kau pergi Jekyll, kau pergi. Waktu kerja kau pergi. Lepas tu 5.30 tepat kau balik. Padahal tadi 3 jam dah tak nak ganti. Lepas tu kena ganti balik. Sebab keluar waktu pejabat. Kau balik. Kenapa? Kerja tak minta lindung oleh Allah daripada ni. Ni makhluk yang sangat andal ni. Dia dah tipu ramai manusia. Dia dah tipu daya ramai manusia. Jadi minta lindung dengan Allah. Sebab tu dalam wuduk kan ada doa kan. Minta lindung daripada dia. Ada doanya ditulis dalam kitab tu. Yang hendak hampir kepada aku. Waktu wuduk dia datang. Waktu kerja dia datang, waktu apa dia datang, 24 jam dia cuba sedapat mungkin. Lepas tu, lagi satu, kena banyakkan zikir. Bila zikir, dia tak dekat kita. Dia tak dekat kita lah. Lepas tu kena ada disiplin zikir lah. Hindar. Ini nafsu ni, dia tak ada cara lain dengan apa? Lawan. Lawan apa? Lawan kehendak. Lawan kehendak dia. Apa kehendak dia ni? Apa yang dia suka? Satu, dia suka tidur. Dia suka tidur. Dia paling suka dia orang ni kuat tidur. Kuat tidur. Sampai tak bangun semayang ke, sampai tak boleh bangun malam ke, tu dia seronok lah. Dia akan cuba tidurkan manusia ni. Tak kira dekat mana. Kat surau, dekat masjid, dengan khutbah Jumaat, dengan mengaji, dengan kuliah. Ni paling tempat dia suruh tidur lah. Tapi tengok drama, dia tak tidurkan. Tengok bola, tak tidurkan. Boleh bangun 3 pagi, nak tengok bola. Sekarang tak ada dah. Kerana COVID ni bagus juga, tak ada benda-benda gitu. Dulu, set jam loceng tau, bangun pukul 3 nak tengok live UFA, EPL. Tangguh bangun ni. Bangun. Tapi nak bangun malam, tak ada dalam dia punya senarai kehidupan. Ni sangat malang lah. Tidur. Lagi. Makan terlampau. Bukan makan sampai kenyang sangat. Ni pun kendak dia ni. Dia suka betul benda gini. Lagi, bermalas-malas. Bermalas-malas kenapa? Bermalas-malas dalam ibadah. Ni juga seronok lah. Ini kendak dia. Ini kendak dia. Jadi dia akan jadi lebih kuat bila kita tak kawal makan kita, bila tak kawal tidur kita, dan bila kita tak ada usaha untuk lawan diri kita. Rotan dia, ini nak rotan dia ni, ini nak rotan dia. Nak rotan dia, guru kata apa? Banyakkan ibadah sunat. Jadi perlawanan ni, alat dia macam rotan. Alat nak lawan dia ni, alat nak berperang dengan dia bagaikan rotan. Dan rotan itu ialah paksa diri kita. Paksa banyakkan ibadah sunat. Wajib yang kena buat lah.
nak lawan dia ni. Bebankan dia dengan ibadah sunat. Bebankan. Kita pergi masjid, kita pergi belajar, dia tak suka kita duduk depan. Nafsu ni tau. Dia tak suka, dia suka kita duduk belakang-belakang sekali. Kalau boleh belakang tiang, biar ustaz tak nampak. Kalau tiang tu lagi besar lagi bagus, dia kata. Kalau boleh dia kata, dengar dia rumah pun okey. Dengar dia rumah, dia kata. Speaker kuat, dengar dia rumah. Kalau ikut akal kita duduk masjid, kita belajar, kita duduk depan, kita bawa kitab, kita bawa rehat, kita catit. Rasa-rasa kau dengar dia rumah, kita buat macam tu ke? Duduk kat dapur, masjid dekat apa ni? Rasa-rasa lah. Pengalaman lah. Maknanya kalau dengar live sekalipun macam ni dengan live ni, mesti ada kitab. Tunjuk kitab ni sikit. Ada orang WhatsApp saya, kitab apa ustaz? Orang dah belajar bertahun pun kitab pun tak tahu. Ni. Pergi cari. Lepas tu, ada buku catatan. Ada buku catatan. Catit. Duduk tertib-tertib. Jangan sambil baring, sambil kemban, sambil makan kacang, sambil gitu, sambil gini, sambil makan roti canai. Bukan. Kita datang sebab jauh. Tapi nak mendapat berkat ni, supaya ilmu ni beri manfaat pada kita, kita kena belajar macam orang lain duduk belajar macam ni. Betul-betul. Jangan sambil pegang handphone, sambil buat mi goreng, dengan mi goreng, handphone masuk dalam mi goreng. Tak boleh. Kenapa? Itu bukan belajar. Nafsu dia suka kalau kita pergi masjid belajar, kita duduk belakang-belakang. Itu ramai begitu kan. Sandar-sandar. Lepas tu bual-bual. Lepas tu balik rumah tanya, bang ada apa? Tadi aku belajar, ada belajar. Itu bukan belajar. Betul. Kita kan dah belajar kat universiti. Kat sekolah dah belajar, betul tak? Kita belajar begitu kat universiti. Lecturer dekat depan, kita pergi seorang duduk belakang. Dah sandar. Boleh ke? Tak boleh. Tak masuk akal. Betul tak? Lecturer bagi nota, kita tak salin. Tutorial kita tak buat. Kita menyorok belakang-belakang tembok dekat dalam kelas. Tak mungkin. Tapi nafsu, dia suka berderiti. Bermalam-malam ibadah. Kenapa? Belajar agama ni ibadah. Tapi kalau benda lain tengok drama, tak pula tengok di dapur. Nyorok belakang meja, tengok drama. Kenapa tu? Tengok drama. Tak apa, ni pun nampak juga kan? Dia tak kata itu. Duduk depan. Sharp. Pukul 7. Set alarm. Reminder. Tajuk drama, 7 hari aku 9 lewat. Tajuk drama. Set reminder, 6.45, bunyi di handphone. Drama, 7 hari aku 9 lewat. Dah duduk lah. Kenapa? Ni angkara ni lah. Dia memang seronok benda-benda gitu. Dia memang seronok. Tapi kalau untuk belajar, datang belajar, nak buat baca Quran lebih-lebih sikit, nak baca Quran, nak bangun malam lagi berat lah. Nak dikit-dikit lepas mayang, dia akan cipta alasan. Dia cipta alasan. Siapa bagi idea? Ni makhluk ni bagi idea. Dia bagi idea kat sini. Dia kata tak, nantilah engkau anak kecil. Anak kecil. Nanti anak dah besar, dia kata lagi, nantilah engkau cucu kecil. Cucu pula dia alasan. Cucu dah besar, tak payahlah engkau dah sakit. Akhirnya mati dalam jahil, tak tahu apa-apa pasal agama. Ni yang banyak berlaku lah. Dia akan guna tipuan-tipuan ni sesuai dengan keadaan kita. Nantilah engkau kerja, dia kata. Nantilah engkau anak kecil. Tak apa, Tuhan tahu engkau anak kecil. Engkau tak belajar agama, tak apa. Engkau 9 lewat, tak apa. Engkau terlepas mana, tak apa. Dia kata gitu. Dia gunakan fatwa-fatwa yang logik pada akal, tapi salah pada agama. Tak apa, engkau Sabtu pakai seluar ketat, tak apa. Suami kau izin. Ni lagi salah faham. Ni lagi salah faham. Pada dia, suami izin, tak berdosa. Sama macam ada orang tanya saya, Ustaz, saya kerja. Saya obsession. Saya tak ada bawa mahram. Saya pergi dengan lelaki kat ofis tu lah. Suami saya izin, tak berdosa kan? Suami izin ke tak izin ke berdosa? Berdosa tau.
Keluar tu berdosa. Kenapa? Dia keluar tanpa mahram. Dia musafir tanpa mahram. Suami izin, berdosa. Habis kalau suami izin, kalau pakai skirt pergi kerja, suami izin, berdosa tak? Berdosa tak? Berdosa juga. Pakai seluar ketat pergi kerja. Suami saya izin, berdosa juga. Dia syariat ni bukan atas suami. Syariat ni atas undang-undang agama yang diturunkan. Suami kena follow, kena pastikan, kena nasihat isteri kita ni ikut syariat tu. Bukan dia buat undang-undang sendiri. Ada juga isteri kata dia orang ni dah mula nak pakai tudung lah, dah mula belajar kan. Mula pakai jubah. Suami dia kata gitu lah. Jadi dia terpaksa ikut keadaan asal dia. Pakai tudung pun ikat-ikat scarf je. Kenapa? Suami tak bagi tudung. Dia bukan soal suami bagi tak bagi. Apa syariat kata, kita kena ikut. Bukan soal suami. Tu dah kena faham ni. Ni nafsu ni. Jaga-jaga. Ulama dia kata, dia tengok zaman dia. Zaman 200 Hijrah dulu, dia kata, ramai orang ikut ni. Ramai dah orang mula ikut ni. Itu zaman dulu kan, zaman 200 Hijrah. Sekarang ni 1200 tahun lalu. Lagi lama memang ikut ni. Ni makan-makan sekarang ni tengoklah macam-macam. Burger 3 tingkat, 5 tingkat ada. Taruh cheese, lagi taruh apa? Mayonnaise tu biasa lah. Black pepper, tak apa benda lagi taruh. Macam-macam mereka cipta untuk makanan ni. Air, dulu air buah, sekarang air buah gelas besar. Dulu ada Nescafe Ice, sekarang ada Neslo, Nescafe campur Milo. Dulu ada Milo, sekarang ada Milo tabur, nampak? Nampak tak kreatifnya? Kreatifnya orang nafsu ni, kreatif. Dulu ada goreng pisang zaman nenek kita, sekarang apa? Goreng pisang cheese. Betul. Dulu lemang, orang kampung bakar lemang. Sekarang ada lemang kulit hitam, macam-macam pelik ada dia. Betul lah Nafsu ni, dia kreatif tau. Dia tahu lah. Dia kreatif. Ini boleh adjust macam ni, makan macam ni, makan dengan gini, makan dengan gini. Dia kreatif. Lepas tu kalau makanan yang sedap, makanan yang macam-macam gaya, selalu dia akan viral dulu. Dia akan viral. Ditarik kita untuk pergi lah. Tapi kelar-kelar agama ni orang tak viral-viral lah. Orang viral pun beberapa orang je ambil perhatian untuk ikut. Tapi kalau tempat-tempat gini, kau jangan main-main. Sanggup pergi tu. Kenapa? Inilah kehendak dia dan dia bersegera mengikuti. Dalam kitab Mukhasyafatul Qulub ada seorang ulama ni, nama dia ni lah Malik bin Dinar. Ni kisah dia ni, dia cerita ni. Dia pergi pasar, dia terlihat buah tin yang baik. Buah tin tu, buah tin. Buah tin tu. Dekat-dekat negara Arab ni kan ada buah tin. Dia rasa nak beli, tapi dia tak ada duit. Jadi dia ada pakai capal yang baru, kasut yang baru. Jadi dia nak jual kasut ni dekat orang yang jual buah ni. Jadi duit tu dia nak beli buah tin tu. Habis orang ni kata tak cukup. Kasut kau tak cukup mahal untuk beli buah yang baik ni. Dia pun balik. Lepas tu dia balik, dia rasa kenapa lah aku nak ikut nafsu, aku sangat nak beli benda tu. Dia rasa gitulah. Dia tak apalah, dia balik. Lepas tu jiran yang jual ni, dia kata dengan orang ni, orang jual ni, kau tak tahu siapa tu? Dia kata. Tak tahu? Itulah orang ulama besar Malik bin Dinar. Dia kata misal aku tak jual kat dia. Dia pun ambil bakul, dia letak buah tin banyak-banyak, dia suruh pembantu dia, kau pergi cari Malik bin Dinar, kau bagi buah ni free kat dia. Dia kejar sampai rumah. Sampai rumah Malik bin Dinar kata apa? Aku tak nak. Dia kata dengan budak ni, budak yang tolong jual ni, budak ni hamba dia. Kalau kau boleh bagi Malik bin Dinar buah ni, dia terima, aku merdekakan kau. Penjual ni katalah. Tu budak ni pergi kejar dia ni. Dia kejar. Nak bagi buah tin. Supaya Malik bin Dinar dapat, dia merdeka daripada tuan hamba ni. Jadi hamba ni merdeka. Malik bin Dinar kata, aku tak nak. Dia kata, tolonglah tuan ambil lah. Ini demi kemerdekaan aku.
Mari dia kata tak nak. Aku tak nak layan nafsu aku. Demi keselamatan aku tak nak ambil. Dahsyat tau. Dahsyat. Mereka tahan nafsu mereka ni. Kita ni teringin saja. Cendol teringin lah. Teringin ni lah. Teringin tu lah. Belajar tak pernah teringin. Teringin nak belajar tauhid lah. Apa sifat 20 ni? Tak pernah terfikir. Kenapa? Dia tak suka. Mana dia suka ni? Benda ni. Yang lain teringin. Sanggup makan tengah hari kat Temelur. Nak makan patin. 2 jam daripada Kuala Lumpur. Sanggup pergi. Kenapa? Ni. Kalau pergi jalan tak apalah makan. Ini. Dengar tudung baru, dia boleh dapat informasi dulu. Dengar kasut baru, dia dulu. Dia dulu tahu. Dan dia ada dulu. Kenapa? Bersegera mengikut kehendak nafsu. Jaga-jaga ni, dia dah menipu ni. Dia dah menipu ni. Dengan cara apa? Kita kuatkan dia bila kita buat benda ni. Sebab tu, dia ni kena dirotan. Kena dirotan supaya dia tak bawa kita pergi neraka. Dia ada dalam diri kita. Dia ada antara 2 lambung kita. Ni lambung kiri, lambung kanan, dia dekat tengah ni. Kedudukan dia kat situ. Kita kena rotan dia. Rotan itu nama dia apa? Paksa dia buat ibadah sunat banyak-banyak. Paksa kita. Lepas isyak, semayang lagi. Semayang witir pula. Jangan buat 1 rakaat, 3 rakaat. Jangan. Paksa dia buat maksimum. 11 rakaat. Buat 2 bangun. Buat 2 bangun. Dia berkelodak tu nanti kita. Dah lah besok kerja. Dah lah penat. Dah lah sakit lutut. Dah lah ini. Dah lah. Engkau ni wali pun tak buat 11 rakaat, dia kata. Dah lah. Engkau pekerja KKR tahu. Dah lah. Dia punya rayu dengan kita. Tolonglah berhenti. Dah lah. Ni. Tapi tang makan tak cakap pula. Dah. Makan lagi. Ambil lagi. Order lagi. Roti canai dah. Ni nasi lemak ni. Sotong, paru. Ni ambil. Lama otak dia lembab. Betul. Mengantuk kuat. Mengaji tak rasa apa-apa. Zikir tak rasa apa-apa. Dia cakap. Tak pernah nafsu kata dah. Tapi tang ibadah ni dah lah, dia kata. Dia pujuk lah. Syaitan bagi idea dekat dia. Dia kata akhirat juga. Dunia juga. 50-50 lah. Akhirat pun nak. Dunia pun nak. Dia kata itu tau. Sedangkan yang kekal ni akhirat. Dunia ni kita dah sapu lama sangat dah. Betul. Dah banyak sangat benda disapu. Bukan 50-50. Sekarang ni kita dah 90 dengan 10. 90% ni kita dah conquer dunia, kita dah sapu dunia, core business kita dunia dah 90%. Kita tinggal 10% je dah. Bila kita cuba buat banyak-banyak, nanti syaitan akan kata dengan nafsu, engkau bisik kat telinga dia, 50-50 lah. Dia kata dunia 50%, akhirat 50%. Dia nak pujuk, jangan buat ibadah banyak-banyak, jangan sampai 11 rakaat. Ini ekstrim, ini taksub, dia kata. Dia tak kata tudung ada 60 helai. Taksub, saya cakap. Dia pandai. Dia kata normal lah tudung kau 60 helai. Normal lah baju kau ada 18 helai. Baju Melayu kau ada 8 pasang. Itu normal. Dia kata itu normal. Orang lain lagi banyak tau, 80 pasang. Pandai dia tipu kita tau. Tapi dalam ibadah, ini ekstrim, ini fanatik, ini taksub. Allah, selama hidup baru sekali nak buat 11 rakaat. Selama hidup tau. Kadang-kadang nak lepas daripada ni pun tak ada ni. Paling banyak buat 3. Kalau buat, witir. Kalau buat. Jaga-jaga kan. Dia licik menipu. Lepas tu nak kena rotan dia, nak kena tutup pintu kekuatan dia. Pintu kekuatan dia apa? Jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Lepas tu rotan dia dengan ibadah. Yang ni, kita minta lindungan Allah. Kita banyak zikir, dia takkan dekat. Kita banyak zikir. Tutup segala pintu-pintu dia. Pintu-pintu nak masuk tutup. Dia masuk melalui aliran darah.
Lepas tu kena banyak berlapar. Jangan makan sampai kenyang sangat lah. Makan lah, tapi jangan sampai kenyang sangat. Nanti dia strong. Bila dia strong, dia jadi malas. Kita tahu proses ni, kita tahu prosedur ni, kita tahu perlawanan ni, kita tahu taktik nak kalahkan dia, baru kita ada ilmu. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Oh, ini rupa je. Oh, begini cara dia. Kenapa? Selama tak belajar. Bab ni dinamakan tasawuf. Kan kita belajar dekat apa? Dekat Misbahul Munir kan? Kan kita dah sampai sini kan? Betul? Kan kita dah sampai sini kan? Ini apa? Ni Islam. Ni? Ni iman. Ni? Ni ihsan. Ni kita belajar ni. Islam ni yang 5 rukun tu. Mengucap 5 syahadat, semayang, puasa. Ini semua belajar dekat mana? Dekat fiqah. Ini belajar iman, rukun iman, percaya Allah, percaya malaikat. Ini belajar kat mana? Ini belajar kat tauhid. Ihsan ni mana ibadah dengan elok, dengan hati, dengan jiwa. Penghayatan ibadah, rasa ikhlas. Ini belajar kat mana? Ini belajar kat tasawuf. Jangan tertipu dengan syaitan, tertipu dengan nafsu. Ni. Ni nama ihsan. Ihsan ni maknanya kita ibadah, kita mesti ibadah dengan jiwa dan raga. Dah dengar tak perkataan ni? Dah dengar tak? Aku mencintaimu sepenuh jiwa ragaku, Huzairi. Nampak? Takkan tak biasa tengok drama. Tak tengok Dah tengok? Oh, kemang dah tengok drama. Jiwa raga. Ni apa? Ni apa? Macam apa dalam kitab kata, nanti hari kiamat, dunia ni dia punya sunyi, dia punya lapang bukan macam padang jarak, padang terkukur. Tahu tak terkukur apa tahu? Burung. Jarak ni apa? Tahu tak jarak ni apa? Alah, bahasa Malaysia fail lah ni. Kena ambil julai paper. Jarak apa jarak? Fahid satu jarak apa? Pokok. Allah tak tahu. Ini pun tak tahu, general knowledge pun tak tahu. Jarak tu nama pokok. Nama pokok, nama tumbuhan. Jarak. Terkukur tu nama burung. Ni kata ni. Bila kita ibadah, kita kena serah jiwa dan raga kita pada Allah. Raga ni bagai apa ni? Bagaikan jasad lah. Betul? Jiwa ni apa? Jiwa ni hati lah. Ini dua benda beza. Kalau semayang, kita hadap depan Allah, kita baca, kita rukuk, kita sujud, kita baca Fatihah, itu raga je tu. Itu raga. Tapi bila kita ikhlas, kita khusyuk, kita faham, kita rasa harap Allah terima sembahyang kita, kita malu banyak kejahatan sembahyang kita takut Allah tak terima sembahyang kita hadirkan hati kita rasakan hebat Allah, kita rasakan agung Allah, itu mana apa? Jiwa. Hati. Tu nama dia jiwa dan raga. Sekarang ni banyak serah raga. Kadang-kadang raga pun salah. Rukuk pun salah. Baca Fatihah tak betul. Tajwid tak wajah betul-betul. Nak sebut walau dekat mana lidah? Dekat sini ke? Kat bawah ke? Kat atas ke? Kat tepi ke? Tahu tak sebut walau dot ni kat mana? Maharaj huruf kat mana? Tu bau raga. Tu bau raga ni. Tu bau lahir tu. Lidah, tepi lidah, diempit dekat gusi kanan atas. Atau gusi kiri atas. Atau walau, tu bunyi tu. Bukan sini. Walau, ada orang kata kat sini. Bukan. Dekat atas. Itu bau raga. Baru zahir. Ini zahir, ini batin. Jadi, kalaulah sembahyang itu hanya zahir, dia hanya melaksanakan rukun Islam. Solat. Cukup rukun, cukup syarat, sah.
Tapi kalau dia ada jiwa, dia ada khusyuk, dia ada penghayatan, itu nama dia telah memiliki ihsan. Ni ihsan lah. Maka jiwa tu setakat mana diserahkan, setakat itulah pahala dinilai. Kalau semayang hanya raga, tak ada pahala. Kalau ikut cukup rukun, cukup syarat, sah. Kalau rukun salah, syarat salah, tak sah langsung. Dulu tak ada pakai. Jadi nak belajar jiwa ni macam mana nak ikhlas, macam mana ada gangguan, macam mana nak lawan. Itulah nama dia fardu ain, nama dia tasawuf. Jadi fiqh, tauhid, tasawuf inilah dikatakan ilmu fardu ain. Yang kita belajar tu lah. Sekarang kita belajar fiqh, lepas tu kita belajar tasawuf. Ini tasawuf ni. Walaupun bukan kitab khusus. Lepas tu kita belajar tauhid, Misbahul Munir. Dekat sini. So saya kata ikut kelas ni. Ikut. Sebab ni fardu ain ni dah lengkap ni. Ikut setiap minggu ikut. Cari alasan untuk hadir. Apa alasan dia? Aku tantang mati minggu depan ni. Benda pun banyak tak tahu. Tantang minggu depan nama aku dalam WhatsApp group kot. Dimaklumkan staf kita, kawan kita daripada tingkat 7 BPF telah kembali ke rahmatullah dan nama tu nama kita. Cari alasan itu untuk kita semangat untuk ibadah. Untuk kita motivasi diri kita untuk banyak ibadah. Apa dia? Memperingatkan hari mati kita. Hari-hari ingat mati. Lepas tu dalam kitab apa? Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia cakap begini. Saya nak lukis dalam rajah. Kalau kita nak summary kan gini. Imam Ghazali kata, ini subuh. Ini solat subuh. Solat subuh. Bila solat subuh ni habis, selesai, antara solat subuh ni dengan dia kata terbit matahari. Ini terbit fajar. Inilah kita kata lebih kurang 7.30 kot. Bila mula waktu duha lah. Waktu duha saya ada cerita kan macam nak kira. Lebih mula waktu duha. Jadi antara ni sampai sini Imam Ghazali kata engkau kena buat beberapa perkara. Satu, kau kena banyakkan doa. Dua, kau banyakkan zikir. Zikir ni maknanya majlis zikir lah. Sama ada kau zikir atau kau pergi belajar. Sebab tu ada kuliah subuh. Kuliah subuh tu majlis zikir sebenarnya. Nombor 3, dia kata atau kau baca Quran. Selepas tu hendaklah kau tafakur. Tafakur apa ni? Tafakur memikirkan. Memikirkan apa? Daripada ni sampai malam ni, malam nak tidur malam untuk tidur semula, kau kena fikirkan apa yang kau perlu buat. Apa yang kau perlu buat? Satu dia kata apa? Engkau fikirkan bagaimana engkau hendak susun wiridmu. Wirid apa? Bacaan. Sampai zuhur aku nak baca apa? Yang guru aku bagi. Atau kita sini baca, ambil dia kitab-kitab. Nak baca apa? Waktu duha nak baca apa? Kalau dalam hadis tu, waktu duha dia suruh kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Baca 300 kali waktu duha. Kerana dalam kitab kata, waktu itu malaikat bertasbih. Malaikat ni, waktu duha ni, malaikat sibuk bertasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu antara sunnah-sunnah yang diajar dalam kitab lah. Baca 300 kali. Lepas tu aturlah nak sembahyang duha 8 rakaat. Lawan sedikit nafsu ni. Jangan buat 2. Lepas tu kalau kita masuk kerja 8.30 atau pukul 8, lebih kurang 7.35, 7.30 ni dah boleh sembahyang duha. Sembahyang duha dulu. Datanglah cepat sikit. Atau cepat sikit pejabat, niatkan nak sembahyang duha. Yang kalau buat 2, biasa buat 2, tinggalkan buat 4. Lawan nafsu ni dia kata 2 dah lah, dia kata. 4 dah lah, dia benda kita ni. Kita tengah berlawan dengan dia. Dia dah nak kalah tu. Tambah 6, tumbuk hidung dia bila dia berperisan. Macam orang melawan kan. Dah, saya tak larat dah. Tak buat lagi. Cakap nafsu, kau dah lama tipu aku.
Engkau dah lama malam-malam dengan aku. Engkau dah lama membuatkan buku amalan aku ni tak bertambah. Hari ni aku tiapkan kau. Buat 6. Buat 6. Besok jangan, biasa buat 2, jangan buat 2 lagi lah. Buat 4. Boleh lagi buat 6. Tengok free tak ada apa-apa, buat 8. Kalau boleh buat awal-awal sebelum waktu kerja, tu lagi bagus. Tak ganggu kerja-kerja. Kakak orang telefon, kita payah juga. Ni, susun wirid, dia kata. Wirid termasuk apa? Termasuklah ibadah-ibadah. Nak witir, nak apa, nak mengaji kat mana, nak keluar, nak singgah sembahyang Jumaat kat mana, nak singgah solat Zuhur kat mana. Dia kata. Lepas tu, 1 susun. 2 fikir. Fikir apa? Fikirlah engkau pernah taksir. Taksir ni apa? Engkau pernah cuai dalam ibadah. Dan engkau pernah, dia kata, buang masa. Satu masa dulu. Dulu-dululah. Duha pun tak pernah buat. Wirid pun tak pernah baca. Semayang pun lambat-lambat. Paling takut bukan dulu. Sekarang pun sama. Lepas tu dah belajar, dah tak buat begitu. Dulu tudung pun tak pakai. Lepas haid 3 hari baru mandi, baru nak semayang. Itu pun semayang pun kan tak buat. Mandi wajib pun tak erti. Rukun syarat pun tak apa benda, tak faham. Tahu tauhid ni jangan tanya, tak mendengar langsung. Beriman pun tak faham. Syukur Allah tak mati kita waktu tu. Saya cakap betul kan? Kalau Allah matikan kita, na'udzubillah, dalam keadaan iman pun tak tahu, apa makna 5 pada malaikat pun tak tahu, orang yang mati dalam gitu, dia katakan dia mati kufur. Mati kafir. Kena cakap itulah. Dia mati kafir. Dia tak faham. Cara dia kena yakin 100%. Nak yakin apa? Ilmunya pun tak ada lagi. Kita nak yakin, kita tahu benda yang kita kena yakin. Betul. Tapi benda ni pun tak tahu ini sangat bahaya tu. Saya baca Facebook JKR ni, kejap orang ni meninggal. Baru ni siapa meninggal? Orang Terengganu. Itu hari 38 tahun yang perempuan tu meninggal, bagian arkitek. Saya kata rumah saya tiap-tiap bulan orang JKR yang dia meninggal. Saya kata rumah saya, yelah, sesuai juga dengan nama dia, Jabatan Keluar Roh. Rumah saya senyum. Saya kata Jabatan Keluar Roh ni bukan JKR saja. Yang tak JKR macam kita pun sama juga. Kita ni sekarang ni diintai oleh Jabatan Keluar Roh. Jabatan malaikat yang mengeluarkan roh-roh orang. Itulah kita kata dia tengok muka kita 1 hari 50 kali. Dia pastikan jangan silap. Kan tengok, pukul 10 kan tengok lagi. Oh, bukan dia ni. Pukul 11 kan tengok lagi. Bukan dia ni. 1 hari dia tengok, match dengan apa data yang dia dapat. Allah kata kau pergi cabut nyawa dia. Ada data. Ada muka. Dia tengok, pum, 100%. Ni. Pukul apa? Pukul 11. Mula nampak dia dah sakit lah, dia dah sak nafas lah, orang dah hantar dia ke hospital lah, masuk tu ketika lah. Pukul 11 dia keluarkan roh. Match data. 100%. Sebelum sampai masa tu, cover apa yang patut. Buat apa yang patut. Jangan ikut orang lain. Kita cakap, orang lain tak buat. Bukan. Orang lain bukan hal kita. Imam Ghazali kata, dosa besar orang lain tak beri kesan pada engkau. Tapi dosa kecil pada dirimu, engkau akan ditanya. Fikir diri kita lah. Orang lain kau boleh ajak. Apa? Fikir yang dulu engkau pernah cuai, yang dulu engkau pernah buang masa. Lepas tu, fikir nombor 3, dia kata apa? Bagaimana engkau nak banyakkan amal kau? Banyakkan amalmu. Nombor 4, dia kata, fikir, ini tafakur ni. Susun dan fikir. Fikir bahawa mati itu, dalam kitab tu kata, datang perkataan ni. Bila-bila. Hari-hari kau boleh fikir. Lepas subuh je, fikir. Aku ni agaknya kejap lagi mati kot. Begitulah. Aku ni kejap lagi ni mati kot. Aku ni petang ni mati kot. Aku ni besok mati kayaknya ni. Nanti nafsu kata, engkau sihat. Kau sihat apa? Engkau muda lagi kan? Engkau baru 34. Fikir lagi. Kawan aku 32 dah meninggal. Itu kawan kau, bukan kau, nafsu kata. Nafsu kata gitu. Syaitan dia bagi dialog lah. Itu bukan kau. Engkau muda lagi. Pagi tadi bini kau kata, abang ni tak macam 40 lah, macam 25. Dia tak tahu bini nak ajak bilang sih.
Kan bini kau kata kau muda lagi. Dalam muda-muda tu berdebam rebah. Syaitan dia tepuk tangan. Dengan kawan dia, dia high five. Well done. Kenapa? Engkau dah berjaya tipu dia. Engkau dah berjaya tipu dia. Kalau watak dia macam dia ada peluang yang besar masuk neraka. Engkau dah capai KPI kau. Well done, dia kata. Dia kata dengan kawan dia. Dia tipu kita 24 jam. Dia kata tak apa, kau kerja setengah mati tak apa. Kerja itu ibadah. Dia lupa. Itu ibadah yang am. Ada ibadah khusus lagi. Ada sembahyang, ada fardu ain, ada ibadah yang mengesahkan amal, ada ilmu yang mengesahkan amal. Dia tak cakap. Kita dah puas ketipu dengan dia tau. Jangan tak tahu Kita dah puas ketipu dah. Lepas tu Imam Ghazali kata, lepas subuh ni, kau fikirlah benda-benda gini. Kau fikirlah benda gini. Macam mana nak banyakkan amal, fikirlah dulu aku pernah cuai, dulu aku banyak buang masa, dulu aku belajar agama pun tidak. Sekarang ni aku tak boleh buat apa lagi dah, aku kena tak ada cara lain. By hook or by crook, kita kena belajar agama. Kenapa? Ini yang mengesahkan amal. Bimbang amal tak sah, bimbang nanti buku kanan ni kosong. Tahu? Itu yang paling takut. Nak mati nanti Allah bentangkan buku, tengok kanan tak ada benda. Sembahyang pun salah. Tauhid pun tak lulus. Sebab apa? Akhir zaman ni, zaman dia panggil zaman perdana ni, arus perdana ni, memang bab-bab agama ni orang tak berapa ambil kisah. Kita jangan ikut arus sungai ni. Jangan ikut arus sungai lalai ni. Kebanyakan orang ni memang dia lalai, dia ikut lalai. Tak kisah nak belajar agama, tak kisah dia sunat. Lepas tu surau masjid banyak kosong. Sekarang ni tak datang. Kenapa? Covid. Suruh market dia pergi. Tapi masjid dia takut Covid. Suruh market tu lagi orang berapat. Betul tak? Lagi banyak pegang ni. Masjid tak ada. Masuk semayang, pakai dia sendiri balik. Tak pergi. Kenapa? Takut jangkit. Dia takut. Tapi kat supermarket tak takut. Dia pergi sebalik dia takut. Dia boleh pergi majlis kahwin. Tapi masjid takut nak pergi. Jangan ikut arus sungai ni. Arus sungai lalai ni ikut. Orang tak belajar agama, orang tak masuk kelas fardu ain, jangan ikut. Jangan ikut arus ni. Memang kita nampak ramai macam tu. Arus perdana ni, ramai orang ikut. Kalau kita masuk dalam arus lalai ni, kalau yang menyelamatkan kita satu tim, nama dia Hidayah, keluarkan kita, okey. Syukurlah pada Allah. Tapi kalau kita tengah arus lalai ni, yang tarik kita, ada satu tim, nama dia Malaikat Maut, habis. Sebab dia tak selamatkan, dia matikan. Jadi mati dia pada apa? Mati dia pada lalai. Saya kata malam pergi cari kelas. 5:30 habis kerja pergi balik. Jangan sibuk main. Apa tu? Main dart. Malam ada kelas kat masjid pergi balik. Pergi tengok isteri, pergi tengok anak tu. Dia sibuk main carom, berdebang. Kadang kat office gitu Main pingpong, main carom. Maghrib ada kelas ni. Pergilah balik, pergi belajar pula. Kerja dah lama dah, kerja dah banyak masa dah guna. Dah 8 jam. Pergi balik, pergi belajar agama, pergi duduk masjid antara maghrib isyak, pergi bawa kitab, pergi mengaji. Gitulah. Kadang dua office tengok internet, apa benda, tak tengok apa, tengok drama, tengok movie, tak ada manfaat. Tak ada manfaat langsung tau. Baik balik rumah pergi pegang anak tu lagi bagus. Kurang sikit masa anak kita kat nursery. Ini anak kita kat nursery lagi lama dia kita. Paling bimbang nursery tu yang jaga tu tak berapa bagus. Nanti diikut watak orang jaga tu. Wah, tu lagi berat kan. Jadi bersegeralah balik. Pergi usulkan diri, nak baca wirid apa, mandi cepat, pergi semayang, bergegas-gegas sedikit. Kenapa? Kita ada alam yang kita nak pindah dan kita perlu bawa bekal. Itu kena cepat. Jangan duduk office tak ada buat apa Itu orang lelaki lalu main carom lah, apa benda lah. Perempuan duduk je cerita lah. Story lah. Bukan story, kadang-kadang mengumpat-ngumpat. Itu yang paling dahsyat lah. Jaga-jaga Dia menipu kita paling dahsyat. Jaga-jaga tau. Ini penipu ni ada dalam diri kita. Kita tak tahu taktik dia, kita tak tahu teknik dia, kita terkejun dalam lubang yang dia ajak masuk. Okey. Dan bersegera menunaikan apa jua kehendak nafsu. Itu dia kata tu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa amma man famaqa ma rabbihi
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Naziat ayat 40 ayat 41. Dan ada pun orang-orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsunya daripada kendak-kendaknya, maka orang itu akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Ini balasan. Okey. Nanti kita sambung. Saya nak bagi sedikit nota tentang nafsu ni. Saya nak ambil dari beberapa kitab yang lain lah. Saya nak ambil beberapa kitab yang lain. Kenapa kena lawan nafsu? Kenapa? Saya nak ambil. Lepas tu kita dah salin nota ni, baru kita cuba, mudah-mudahan Allah izinkan untuk huraikan ayat surah An-Naziat ni ayat 40 dan 41. Nanti Man ingatkan saya lah. Adalah nota-nota lama tu nanti saya bawa. Ada ulama' dia kata gini pasal nafsu, ulama' dia kata gini pasal nafsu. Jadi kita ambil perkataan-perkataan ulama' ni untuk kita beri lebih fahaman pada otak kita ni tentang nafsu ni, tentang syaitan ni, beri lebih fahaman dan macam mana, apa yang menyebabkan dia gagah, apa menyebabkan kita nak kena lawan. Itu teknik yang diceritakan oleh ulama' lah, yang mana mereka telah berjaya hasil daripada kesungguhan mereka. Jadi jalan ni yang kita ikut. Kita tak nampak, kita ikut jalan dia. Macam mana ulama' kata, kita tak nampak kat belakang tu ada macam-macam ancaman, tapi kita nampak orang berlari dan kita percaya orang ni, kita percaya orang ni bukan penipu. Dia berlari. Dia kata lari. Kata lari. Kita kata nak lari. Apa? Tak nampak apa-apa. Tapi dia datang daripada tempat tadi. Mungkin ada apa benda ke lari. Kita bukan ikut lari. Kenapa? Kita percaya dengan orang ni. Jadi ulama'-ulama' ni mereka cerita, mereka dah tempuh jalan ni. Mereka dah tahu dah cara nak buat. Kita apa? Kita follow. Macam dulu lah tsunami dulu, yang kita pergi lawatan kat Aceh dulu. Kan dia kata gitu kan. Dia tengah goreng telur kat dapur, dia kata. Dia keluar rumah, nampak orang berlari. Dia kata lari, dunia dia kiamat, dia kata. Orang kata dunia kiamat. Dunia kiamat. Dia kata dia tengok langit, tak ada apa-apa. Dia faham, dia baca, dia mengaji dunia kiamat ni, langit ni hancur, bintang ni berlaga kan. Dia kata ni bukan kiamat, dia kata. Tapi kenapa orang lari? Waktu ada lagi orang datang, lari, air dah naik, lari, kata. Baru dia lari. Dia lari je, tak nampak air. Sama macam tadi lah. Kita tahu, ulama' kata, engkau pergi, ikut ni jalan selamat, ni tak selamat. Kita tak nampak, mungkin ada tahu daripada ilmu, tapi tak rasa, tak jelas fikiran kita, ilmu kita tak cukup. Kita ikut dia jalan dia. Kenapa? Pasti kita selamat. Nanti saya akan bagi sikit nota, beberapa kitab lain, nanti kita catat, nanti bila-bila kita boleh baca balik, insyaAllah. Okey, moga-moga Allah beri kita faham pada proses melatih diri kita, pada proses menahan nafsu syahwat. Sedikit penerangan ni, nanti kita dapat nota lagi, kita cuba faham lagi, dan moga-moga dengan usaha kita yang sungguh-sungguh ni, pastilah Allah akan tunjuk jalan. Dia akan tunjuk jalan yang betul untuk kita ikut. Kerana apa? Itu tanda Allah nak selamatkan kita daripada bahaya dunia dan juga bahaya akhirat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf pasti banyak kurangan, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.